Ustaz Salman menyatakan tentang istawa itu bermakna ala, sedangkan Imam At-Tabari seperti mana di dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Imam At-Tabari surah Al-Baqarah, menyatakan bahawa istawa itu adalah ala alaiha uluwa mulkin wa sultan la uluwa intiqal wa zawal. Iaitu kata Imam At-Tabari, bukan Allah Ta'ala itu bertempat di tempat yang tinggi, tetapi tinggi itu maksudnya tinggi kerajaan dan kesultanan. Jadi adakah bila kita membicarakan tentang istawa ini, istiwa Allah ala al-arsh, yang mana saya pun beriman tentang ayat Ar-Rahmanu ala arsh istawa, adakah istiwa Allah ala al-arsh itu, arsh itu adakah Allah ataupun bukan Allah? Jika arsh itu bukan Allah, mengapa dikatakan pula Allah Ta'ala itu perlu berada di atas arsh ataupun perlu bertempat di atas arsh seperti golongan mujassimah yang kita katakan sebagai golongan mujassimah? Jadi arsh itu Allah ataupun tidak Allah? Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan cara kita menyelesaikan. Kita tanya satu soalan dalam satu masa. Satu soalan saja? Satu soalan dalam satu masa. Lepas tu sambung. Sambung, okey. Sila. Baik, berkaitan dengan perkataan At-Tabari, saya jawab, Ustaz Abu Syafiq kod tak habis. At-Tabari bukan kata la ulu intiqal wa zawal, tapi At-Tabari menjawab, dia kata, ini membantah dia juga, bagi orang yang nak kata juga tak boleh kata ala, kamu nak kata juga aqbala, berkehendak. At-Tabari kata, kalau itu yang kamu kata, fa in za'ama anna dhalika laysa bi iqbalil fi'il, kalau kamu nak kata laysa bi iqbalil fi'il walakinahu iqbalu tadabbur ataupun tadbir, faqila lahu fakadzalika faqul ala 'alaiha 'uluwal mulki wa sultan. Kalau kamu nak kata juga iqbal, tak mau kata ala, kamu kata boleh juga kamu kata tinggi itu adalah tinggi ulu sultan, boleh kata gitu. Maksudnya, maksud At-Tabari, tafsir tafsiran selain daripada ala wartafa'at itu salah. At-Tabari kritik. Itu yang ini sabotaj ke apa ni? Yang kedua, berkaitan dengan Allah di atas arash, sama ada Allah arash ataupun tidak, la yakhtaliful isnan. This is not debatable. Tak ada siapa khilaf. Allah bukan arash. Allah di atas arash, tinggi di atas arash, tinggi di atas segala makhluknya. Di mana kamu mendapati bahawa ada makhluk yang paling tinggi tutup alam ini, Allah lebih tinggi daripada boleh makhluk. Saya bercerah. Adakah Allah, makna yang anda faham Allah di atas arash itu maknanya tempat Allah di atas arash? Apa maksud tempat kena faham? Ahli falsafah berbeza tentang maksud tempat. Ada ahli falsafah yang kata tempat bermaksud sathul batinil hawi al-mumasim bi sathil zahiril mahwi, permukaan dalaman benda yang sentuh, yang bersentuhan dengan permukaan luaran benda yang disentuhnya. Kalau ta'rif itu, tak, Allah wujud tidak bertempat. Kalau ta'rif yang kedua disebutkan oleh ahli falsafah, makan bererti jismul ladzi yatamakkan alaihi jismu tsani, jisim yang di atasnya ada jisim akhar. Tak, Allah pun tidak bertempat juga. Allah bukan di atas mana-mana jisim. Kalau ikut ta'rif ketiga yang katakan makan bererti sesuatu yang di atasnya ada sesuatu yang lain, walaupun tidak tamakun, tidak menetap. Tak, Allah mewujud bila makan, sebab tak ada Allah di atas makhluknya. Tetapi kalau dimaksudkan dengan jisim, al-makanul adami, sesuatu yang tak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tinggi di atas arash. Itu jawapan saya. Okey. Soalan terakhir. Okey, bagaimana Ustaz lihat cara untuk kita menyelesaikan sekarang ni masalah antara kita, ekstremis, kafir, membid'ahkan, mensyirikkan, bagaimana nak selesaikan? Penyelesaiannya mudah. Siapa nak kata sunnah, amalkan, bawa hujjah. Siapa nak kata bid'ah, amalkan, nafikan itu sunnah. Saya boleh tunjuk di kampung saya, Tanjung Tok Kong, kami ada dua masjid. Satu masjid tradisional, satu masjid kelompok-kelompok yang bawa pembaharuan. Kami bergilir Jumaat. Satu Jumaat di masjid ni, lepas Jumaat tak baca doa. Satu Jumaat lagi di masjid lagi satu, lepas Jumaat kami baca doa. Berbeza. Orang tu kata baca doa bid'ah, orang ni kata baca doa lepas sembahyang beramai-ramai sunnah. Ya. Siapa nak kata bid'ah, dia kata bid'ah. Siapa nak kata sunnah, dia kata sunnah. Siapa nak kata pandangan ni bercanggah dengan mazhab, dia kata. Tetapi yang saya sebutkan tadi tak boleh. Jangan fitnah, jangan tuduh orang, jangan sebut peribadi orang secara melampau, jangan bagi gelaran-gelaran yang jahat. Itu yang membawa kepada perpecahan. Berkaitan dengan takfir, jangan kafirkan orang tanpa sandaran hujjah.
Kamu ada hujah, kamu kata pandangan ini sama seperti pandangan orang kafir, sebagaimana yang dikatakan menafikan sifat itu sama seperti pandangan musyriki Mekah, bawa hujah. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq juga, pandangan yang katakan pandangan Wahabi tentang isbatkan surah sama macam Yahudi, bawakan hujah, selesai. Tetapi jangan keluarkan orang secara umum daripada Islam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, saya katakan tadi, jangan keluarkan mereka daripada Islam. Tak setuju, kritik. Tak setuju, bantah. Orang awam juga sama. Jangan masukkan orang dalam neraka. Tak setuju, cukup sekadar kita bantah. Nak kata bid'ah, kata. Nak kata sunnah, katakan. Berkaitan dengan makna makan tu tadi, syai'un adam, daripada sumber mana dapat? Daripada sumber mana? Dar'ut Ta'arud, ditulis oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lah rujukan. Saya boleh bawa rujukan kedua. Ibn Rushd menulis di dalam Tahafud ketika dia mengkritik Al-Ghazali, dia menyebutkan perkara yang sama. Di mana Ibn Rushd mengatakan boleh nafikan makan tapi tak boleh nafikan jihad. Kita boleh berbincang dalam forum lain secara panjang lebar perbahasan ahli falsafah. Imam Ahmad Ibn Salamah At-Tahawi mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini bukan di penjuru 6, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dia dan ulama salaf tadi anda kata tak boleh nafikan jihad bagi Allah, tapi Imam Salaf menafikan jihad bagi Allah. Jangan misquote. Saya kata itu kata Ibn Rushd. Ya, maksud saya bagaimana pendapat? Baik. Tentang jihad adalah sesuatu yang relatif. Tuan-tuan kalau baca buku falsafah ini jelas. Jihad yang 6 bukan selama-lamanya 6. Jihad bagi saya 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jihad bagi Ustaz Abu Syafiq juga sama. Jihad bagi benda tapi dia bicara tentang Tuhan, dia tak bicara tentang manusia. Saya jawab. Tapi jihad bagi duit shilling bukan 6, 360 darjah. Utara, selatan, timur, barat, tenggara, timur, laut. Ada 8, 360. Jihad bagi alam ini segala-galanya ada jihatul ulu di atas alam ini. Dan di atas alam ini Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pegang dengan pandangan tu untuk katakan jihad sentiasa 6, artinya arash bukan paling tinggi. Lepas arash ada langit lagi. Lepas langit ada langit lagi. Adakah anta beriktikad Allah Taala wujud tanpa bertempat? Yang tempat itu makhluk lah, sebab tempat bukan Tuhan. Saya dah sebut tadi ada 4 takrif bagi tempat. Ringkas, i'tiqad anta bahawa tempat itu adalah makhluk. Jadi adakah Allah Taala wujud tanpa bertempat? Ustaz Abu Syafiq bertanya soalan seperti bertanya kepada saya, adakah Tuan Yusuf itu Robnya? Kalau saya kata Rob, dia akan kata arbabun mutafarriqun khairum min amillahil wahidil qahar. Kalau saya kata bukan, dia akan kata innahu rabbi ahsana mathwai. Anda kena jelaskan takrif apa maksud makan. Kalau dimaksudkan makan itu makhluk, Allah maujud tidak bertempat. Allah tidak berada. Jadi adakah makan yang tidak makhluk? Adakah tempat yang tidak dicipta oleh Allah Taala? Adam. Macam mana? Ustaz Abu Syafiq kena faham takrif berbeza. Takrif mana yang Ustaz Abu Syafiq nak pegang sekarang? Okey. Sekarang ni tempat adalah bukan khaliq, dia adalah makhluk. Jadi kita kata Allah Taala tidak bertempat kerana tempat itu makhluk. Kalau takkan kita nak kata bahawa tempat itu tidak diciptakan? Adam. Ustaz Abu Syafiq, kalau anda baca perbahasan falsafah itu disebut makanul adami. Semua mazhab falsafah sebut. Daripada Aristo, Plato, Ibn Rushd, Ibn Sina, Asy'ariyah, Jahmiyah, Salaf, semua bahas perkara itu. Makanul adami, perbahasan. Bagi saya, tak apalah. Bagi saya itu ada definisi yang agak pelik sikit. Di sisi manhaj ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Pada saya, perkataan makan tidak disebut secara jelas dalam nas. Nak nafikan, nafikan. Tetapi jangan nafikan makan sehingga menafikan uluwullah 'alal 'arsy. Itu jangan. Kalau nak nafikan makan, tetap isbat Allah tinggi di atas arash, okey, saya tak ada masalah. Masalahnya akan jadi apabila sama macam Jahmiyah. Habis dah? 1 minit lagi. Masalahnya sama seperti, kita ambil contoh seperti Kristian. Apabila Allah turunkan ayat Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hatabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah masuk neraka. Mereka kata, takkan Isa masuk neraka sekali? Nampak? Ambil ayat untuk menghalalkan justifikasi sendiri. Sebab tu pada saya, Ustaz, nak nafikan makan, okey, nafikan. Tetapi jangan nafikan Allah tinggi di atas arash, sebab itu pegangan ulama salaf. Kalau nak nafikan juga, boleh nafikan. Itu pandangan mutaakhirin Asy'ariyah. Saya katakan dia bercanggah dengan salaf. Tapi ada golongan al-Wahabiyah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu duduk. Masalah kita adalah bila mengatakan istawa itu duduk ataupun istiqrar, iaitu mengambil tempat. Duduk disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir Tabari ketika mentafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dia membawakan bahawa bila ditafsirkan maksud kursi, setelah bahas panjang, dia kata yang paling tepat adalah apa yang datang dalam hadis. Liyaq'ad disebut, thumma liyaq'ad, duduk. Saya boleh bawakan dalam tafsir. Okey, masa sudah